Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain binti Syarifuddin dan Izzati Adlina binti Rusmin dari kelas 3 PISMP Pendidikan Islam 2 akan membuat pembentangan berkaitan dengan tugasan 3 bagi mata pelajaran EDUP 3053. Pembentangan ini adalah berkaitan dengan media pengajaran yang telah dihasilkan berserta kaitannya dengan model reka bentuk yang telah kami pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Izzati Adlina binti Rusmin, pelajar 3 PISMP Pendidikan Islam 2. Jadi berdasarkan tugasan pertama, setiap daripada kami telah membangunkan sebuah media pengajaran dan pembelajaran bagi membantu pelaksanaan proses PDPR dengan menggunakan teknologi ubiquitous. Oleh itu, media pengajaran yang telah saya bangunkan ialah sebuah medium pembelajaran dengan menggunakan pelantar Google Sites yang diberi nama Pendidikan Islam is Fine. Jadi media pembelajaran ini dibangunkan untuk mata pelajaran pendidikan Islam yang berfokuskan kepada bidang akidah tahun 2 iaitu tajuk Malaikat yang Setia. Jadi dapat dilihat di bahagian kiri media pembelajaran tersebut terdapat beberapa bahagian yang terkandung di dalam media ini, iaitu yang pertama ialah muka hadapan media pembelajaran seperti yang dipaparkan ini. Kemudian terdapat pengenalan kepada tajuk Malaikat Setia. Seterusnya di bawah tajuk yang dipelajari ini terdapat 4 isi kandungan, iaitu set induksi yang merupakan aktiviti pengenalan bagi tajuk pembelajaran. Jadi di sini saya sertakan sebuah permainan untuk murid. Seterusnya media pembelajaran ini juga menyediakan bahan pembelajaran berkaitan tajuk Malaikat yang Setia, yang mana di dalamnya terdapat nota-nota ringkas yang menarik serta video pembelajaran. Dan selain itu terdapat juga aktiviti murid yang merupakan ruangan latihan pengukuhan untuk murid-murid. Dan akhir sekali terdapat bahagian penilaian yang merupakan aktiviti kuis. Jadi dalam menghasilkan media pembelajaran ini, saya telah menggunakan beberapa aplikasi seperti aplikasi Canva, Puzzle, Wordwall, Educandy, Quiz dan juga YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya Nur Ain binti Syarifuddin akan membuat pembentangan berkaitan dengan media pengajaran yang telah saya hasilkan. Berikut merupakan sedikit penerangan berkaitan dengan media pengajaran yang telah saya bangunkan dan juga apa media pengajaran yang telah saya sediakan. Baiklah, saya telah bangunkan media pengajaran dengan menggunakan aplikasi Google Site di mana saya telah masukkan semua bahan pembelajaran seperti video, nota dan juga latihan ke dalam website saya ini. Hal ini adalah bagi memudahkan murid saya untuk membuat pembelajaran secara kendiri. Okey, website saya ini adalah khusus bagi murid tahun 6 dan saya menyentuh topik Al-Quran di bawah tajuk bacaan dan hafazan dan juga tajwid. Okey, seperti yang kita dapat lihat, website saya ini adalah laman utama dan kemudian ini adalah tajuk bacaan dan hafazan. Kemudian saya telah menyediakan video demonstrasi cara bacaan surah-surah pilihan mengikut silibus seperti iaitu surah At-Tin, surah Asy-Syarah dan juga surah Asy-Syams. Saya telah menyediakan video cara bacaan kepada murid saya supaya mereka dapat mencontohi cara bacaan yang sebenar supaya mereka boleh baca surah-surah pilihan ni dengan betul dan juga bertajwid. Okey, seterusnya laman utama pula saya telah khususkan di mana ini adalah objektif bagi website saya ini, iaitu telah menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang boleh membantu guru dan murid untuk menjalani kelas secara atas talian. Okey, dan ini juga adalah maklumat tentang saya. Okey, seterusnya bagi laman tajwid pula, saya telah menyediakan 2 nota iaitu berkaitan dengan tajuk maafkan saya, 3 nota iaitu berkaitan dengan tajuk izhar halki, idgham bila gunnah dan juga idgham ma'al gunnah. Tajuk-tajuk ini adalah di bawah silibus tajwid bagi tahun 6 bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Saya telah menyediakan nota dengan menggunakan Google Slides di mana saya sunting Google Slide tersebut ke dalam website saya ini. Hal ini bagi memudahkan murid untuk melihat nota-nota saya tanpa perlu download,
tanpa perlu menggunakan internet yang terlalu kuat dan sebagainya, kerana Google Slide ini adalah bantuan ataupun perisian yang sangat mudah untuk digunakan. Okey, seterusnya bagi laman latihan, saya telah menyediakan beberapa latihan, iaitu 2 tajuk latihan, iaitu latihan bagi izhar halki dan juga latihan idgham bila gunnah. Saya telah menggunakan aplikasi Wizer.me dengan menyediakan lembaran kerja bagi mengukuhkan kefahaman murid dan juga bagi mengetahui pencapaian mereka serta menguji kefahaman mereka berkaitan dengan topik yang telah dipelajari. Meskipun mereka mempelajari secara kendiri tanpa bantuan saya, tetapi saya perlu tahu tahap pencapaian mereka, sama ada mereka faham ataupun tidak tentang topik Al-Quran ini. Itu sahaja berkaitan dengan media pengajaran yang telah saya bangunkan, dan saya harap website saya ini boleh mendatangkan manfaat kepada seluruh guru pendidikan Islam di Malaysia dan juga murid darjah 6 bagi membantu mereka untuk meningkatkan kefahaman mereka tentang tajuk yang telah saya khususkan. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya kami akan membuat pembentangan berkaitan dengan model reka bentuk pengajaran yang telah kami pilih. Baiklah, kami telah pilih model ADDI dengan prinsip reka bentuk. Alasan kami memilih model ADDI ini adalah kerana model ini merupakan asas bagi pembinaan sesuatu bahan media pengajaran. Jadi, model ADDI ini telah membantu kami untuk membangunkan media pengajaran yang baik, yang berkesan dan boleh memberi manfaat kepada murid serta boleh mencapai objektif kerana terdapat beberapa elemen ataupun terdapat beberapa langkah yang telah dikemukakan. Jadi, kami boleh bangunkan media pengajaran mengikut prinsip-prinsip yang telah diterangkan oleh model ADDI supaya media pengajaran yang kami bangunkan itu adalah berkesan. Okey, di bawah model ADDI ini kami telah memilih satu prinsip, iaitu prinsip reka bentuk. Di bawah prinsip reka bentuk ini terdapat 4 persoalan yang diketengahkan. Okey, yang pertama adalah apakah objektif media pengajaran? Kemudian yang kedua, bagaimanakah mengukur pencapaian objektif? Yang ketiga, apakah strategi pengajaran untuk mencapai objektif? Dan yang keempat, apakah media dan kaedah yang paling berkesan? Baiklah, komponen pertama yang terkandung di dalam prinsip reka bentuk ini ialah objektif. Jadi kenapa perlunya ada objektif bagi menghasilkan media? Baiklah, objektif ini penting sebagai hala tuju kepada pembinaan media pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bermaksud pembinaan sebuah media ini mempunyai tujuannya tersendiri yang berkaitan dengan pembelajaran murid-murid. Tambahan pula, media pengajaran dan pembelajaran ini merupakan salah satu usaha guru untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi, antara objektif media pengajaran dan pembelajaran yang telah saya hasilkan adalah untuk mewujudkan sebuah medium pembelajaran terapeutik yang interaktif. Pembelajaran terapeutik ini merujuk kepada suasana pembelajaran yang kondusif ataupun selesa. Manakala interaktif ini pula merujuk kepada penghasilan suatu aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan. Pembelajaran terapeutik yang interaktif ini sangat penting untuk diterapkan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam situasi PDPR ini. Hal ini demikian supaya murid sentiasa bersemangat untuk mengikuti sesi pembelajaran walaupun secara kestadian. Jadi disebabkan oleh itu, saya berusaha untuk menghasilkan sebuah medium pembelajaran yang bersesuaian dengan tahap murid, iaitu murid tahun 2. Jadi oleh itu, pembelajaran terapeutik yang interaktif ini mampu menghasilkan sebuah pembelajaran yang bermakna dan berkesan bagi setiap murid. Seterusnya, objektif yang kedua adalah bertujuan untuk memudahkan murid menguasai tajuk yang dipelajari, seperti tajuk Malaikat yang Setia. Jadi disebabkan bidang akidah ini merupakan satu perkara asas dan penting bagi setiap umat Islam, jadi setiap murid mesti menguasai tajuk ini yang merupakan salah satu daripada tajuk bidang akidah. Jadi tambahan pula, intipati bagi tajuk ini bukanlah suatu perkara yang boleh direka. Oleh itu, murid perlu mengingat setiap isi kandungan dengan betul dan tepat. Oleh itu, bagi mengelakkan murid ini berasa tertekan dalam mempelajari tajuk ini, media pengajaran dan pembelajaran yang dibina ini adalah untuk membantu murid
dalam mempelajari serta menguasai tajuk ini dengan baik dan mudah. Manakala objektif media pengajaran yang telah saya bangunkan adalah untuk murid dapat membaca surah pilihan dengan bacaan yang betul dan bertajwid, dan yang kedua adalah untuk membantu murid tahun 6 menguasai topik dalam tajwid dengan mudah. Seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi, media pengajaran yang saya telah bangunkan adalah khusus bagi bidang Al-Quran di bawah mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik bacaan dan hafazan dan juga tajwid. Jadi, saya harap media pengajaran yang telah saya bangunkan itu dapat mencapai objektif yang telah dinyatakan kerana saya mendapati bahawa terdapat kesukaran bagi guru-guru pendidikan Islam untuk mengajar murid secara dalam talian berkaitan dengan bidang Al-Quran ini. Jadi, semoga dengan media pengajaran yang telah saya bangunkan itu boleh membantu guru serta murid untuk mencapai objektif pembelajaran dan juga menepati standard kandungan yang telah ditetapkan. Seterusnya, persoalan yang kedua bagi prinsip reka bentuk di bawah model ADDI adalah cara mengukur pencapaian objektif. Bila kita berkata tentang cara mengukur, sudah tentu ia mempunyai kaitan dengan tindakan. Oleh itu, apakah tindakan yang kita boleh lakukan bagi mencapai objektif yang telah dinyatakan? Setelah kita menganalisis dan menyenaraikan objektif media pengajaran yang akan kita bangunkan, kita perlulah mencari jalan penyelesaian bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid dan guru yang telah kita analisis. Okey, apakah tujuan ataupun apakah kepentingan untuk membuat penilaian? Okey, antaranya adalah untuk mendapatkan maklum balas tentang keberkesanan kaedah pengajaran yang digunakan. Okey, baiklah, penilaian yang dijalankan melalui ujian-ujian tertentu boleh membantu guru untuk menilai keberkesanan kaedah pembelajaran. Jadi, setelah kita melakukan pengajaran ataupun telah melaksanakan proses pengajaran, kita perlu ketahui sama ada murid mencapai objektif pembelajaran yang telah dinyatakan ataupun tidak. Okay, jadi, terdapat pelbagai tindakan ataupun kita perlu mencari jalan penyelesaian yang boleh kita lakukan bagi media pengajaran yang telah saya bangunkan. Bagi menyelesaikan objektif yang telah saya nyatakan, saya telah memberi demonstrasi cara bacaan surah pilihan dengan bacaan yang betul, di mana saya telah menyediakan video dengan merekod suara saya tentang bagaimana untuk membaca surah pilihan berdasarkan silibus murid tahun 6 dengan bacaan yang betul dan juga bertajwid. Hal ini dapat membantu murid untuk mendapatkan contoh ataupun untuk mengikuti cara bacaan yang telah saya tunjukkan. Okay, seterusnya, saya juga telah menyediakan nota dan juga latihan tentang topik tajwid bagi mencapai objektif untuk murid boleh menguasai topik tajwid dengan baik. Saya telah pun menyediakan nota dengan menggunakan Google Slide. Hal ini dapat membantu mereka untuk membuat bacaan ataupun untuk meneroka apakah isi kandungan pelajaran yang mereka akan pelajari. Baiklah, seterusnya bagi mencapai objektif yang telah saya nyatakan sebentar tadi, iaitu untuk mewujudkan sebuah media pembelajaran interaktif yang pembelajaran teraputi yang interaktif. Jadi di dalam media pengajaran dan pembelajaran saya telah menyediakan pelbagai aktiviti yang menarik seperti aktiviti pembacaan nota ringkas yang menarik, aktiviti permainan, aktiviti kuis, terdapat juga cerita ataupun video animasi serta lagu yang mana murid boleh menyanyi berkaitan dengan tajuk pembelajaran. Jadi setiap aktiviti yang ada di dalam media pengajaran dan pembelajaran ini sesuai dengan tahap dan minat murid. Jadi aktiviti-aktiviti yang disediakan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan semangat murid sepanjang mempelajari tajuk Malaikat yang Setia. Jadi murid tidak hanya membaca nota ringkas yang diberikan, seterusnya yang menyebabkan murid ini akan menjadi pasif semasa sesi PDPR. Oleh itu, aktiviti seperti ini saya rasa penting untuk menggalakkan penglibatan murid sepanjang proses PDPR ini berlangsung. Memang pula, setiap aktiviti yang disediakan ini juga berkaitan dengan tajuk pembelajaran. Oleh itu pemahaman murid berkaitan tajuk ini juga dapat ditingkatkan dengan lebih baik melalui kaedah yang menarik serta menyeronokkan. Akhir sekali,
bagi memudahkan murid untuk menguasai tajuk yang dipelajari, saya telah menyediakan latihan pengukuhan untuk murid. Jadi setelah mempelajari tajuk malaikat yang setia, murid boleh mengukuhkan kefahaman serta ingatan mereka dengan menyelesaikan latihan-latihan yang telah disediakan. Tambah pula, saya juga telah menyediakan latihan dalam media ni bagi setiap subtopik dalam tajuk ini. Hal ini demikian bertujuan supaya murid ni dapat fokus terhadap satu subtopik pada satu-satu masa. Jadi hal ini dapat membantu murid untuk memahami satu subtopik dengan baik dan jelas. Jadi secara tidak langsung, apabila murid dapat menguasai setiap subtopik ini baik, jadi murid mampu untuk menguasai keseluruhan tajuk ini dengan cemerlang. Seterusnya, kita lihat pula strategi pengajaran untuk mencapai objektif. Bagi menghasilkan suatu pembelajaran yang berkesan, jadi strategi pengajaran ini penting untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Hal ini demikian kerana strategi pengajaran ini merupakan satu usaha guru untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Oleh itu, dapat dilihat bahawa strategi pengajaran dengan objektif pembelajaran ini sebenarnya sangat berkait antara satu sama lain. Strategi pengajaran ini bukan sahaja diaplikasikan semasa proses pembelajaran secara bersemuka, namun situasi pembelajaran secara PDPR ini juga yang dijalankan secara atas talian ini juga memerlukan kepada strategi pengajaran yang bersesuaian demi mencapai objektif pembelajaran. Jadi disebabkan oleh itu, pentingnya bagi seorang guru untuk menggunakan strategi pengajaran yang sesuai untuk menghasilkan suatu pembelajaran yang bermakna. Jadi berdasarkan media pengajaran dan pembelajaran saya telah menggunakan strategi berpusatkan tugasan ataupun aktiviti. Hal ini demikian kerana media pengajaran dan pembelajaran saya memfokuskan kepada penguasaan murid dalam mempelajari tajuk malaikat yang setia ini. Oleh yang demikian, saya telah menyediakan pelbagai jenis aktiviti latihan dan juga aktiviti penilaian yang membantu murid dalam mengukuhkan pemahaman mereka berkaitan tajuk ini. Strategi berpusatkan tugasan ataupun aktiviti ini digunakan di dalam dua jenis bahagian yang terkandung dalam media ini, iaitu bahagian aktiviti murid dan juga bahagian penilaian. Oleh itu, saya telah menyediakan 4 jenis latihan pengukuhan pada ruangan aktiviti murid, itu untuk bagi subtopik bagi setiap subtopik yang terkandung dalam tajuk malaikat setia. Jadi semasa menyelesaikan kesemua aktiviti pada ruangan aktiviti murid ni, murid dibenarkan untuk merujuk nota-nota ataupun merujuk guru dalam menyiapkan ataupun melaksanakan aktiviti latihan ini. Jadi manakala untuk pada ruangan penilaian pula, saya menyediakan satu jenis tugasan, iaitu aktiviti kuis yang terdiri daripada 10 soalan yang berkaitan dengan tajuk malaikat yang setia dan perlu dijawab oleh setiap murid tanpa merujuk nota ataupun guru, kerana hal ini demikian bertujuan untuk menilai tahap pencapaian murid setelah mempelajari tajuk malaikat setia ini. Jadi selain itu, strategi berpusatkan aktiviti ini juga saya ada terapkan pada awal pembelajaran, iaitu semasa saya induksi, di mana saya telah menyediakan satu aktiviti ringkas kepada murid, iaitu dengan permainan puzzle. Jadi murid ni perlu menyelesaikan puzzle ni untuk mendapatkan petunjuk berkaitan tajuk yang akan dipelajari. Jadi dapat dilihat bahawa dengan menyediakan aktiviti ringkas seperti ini mampu menjana pemikiran murid sebagai persediaan sebelum memulakan sesi pembelajaran. Manakala strategi pengajaran bagi media pengajaran yang telah saya bangunkan adalah strategi berpusatkan bahan. Dengan menggunakan strategi ini, guru boleh menyampaikan pengajarannya dengan lebih mudah, menarik serta berkesan, manakala murid pula boleh memahami pelajaran dengan lebih bermakna. Antara bahan yang boleh digunakan adalah seperti buku scrap, modul, audio visual, projektor, komputer dan sebagainya yang boleh menjadi rujukan kepada isi kandungan pelajaran. Seperti yang telah saya bentangkan di awal video, media pengajaran yang saya bangunkan adalah dengan menggunakan
video demonstrasi, nota dan juga latihan. Jadi ketiga-tiga ini adalah bahan yang telah saya sediakan bagi membantu murid untuk mendapatkan isi kandungan ataupun supaya mereka dapat faham apakah yang mereka pelajari. Persoalan akhir iaitu persoalan yang keempat bagi prinsip reka bentuk ini adalah apakah kaedah dan media yang paling berkesan. Terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang boleh kita gunakan bagi menyampaikan isi kandungan pelajaran dan kaedah yang digunakan dalam sesi PDP sangat memainkan peranan bagi menentukan sama ada PDP yang dijalankan itu berkesan ataupun tidak. Okey, dan juga untuk kaedah yang dipilih, terdapat pelbagai media yang kita boleh gunakan bagi menyampaikan isi kandungan pembelajaran kita itu secara menarik, tidak bosan dan boleh menepati isi kandungan yang telah ditetapkan. Okey, bagi media pengajaran yang telah saya bangunkan, saya telah menggunakan kaedah demonstrasi dan juga pembelajaran kendiri. Okey, dan media yang telah saya gunakan adalah video PDP seperti video demonstrasi cara bacaan surah pilihan dengan bacaan yang betul dan juga bertajwid. Kemudian nota berkaitan dengan topik tajwid di bawah silibus tahun 6. Dan akhir sekali adalah latihan dengan menggunakan aplikasi Wizard.me untuk menguji tahap pencapaian pelajar setelah mereka melakukan pembelajaran kendiri. Baiklah, bagi media pengajaran dan pembelajaran saya pula, saya yakin bahawa kaedah yang berkesan di dalam media pengajaran saya ini ialah kaedah permainan. Hal ini demikian kerana umum mengetahui bahawa kanak-kanak ini suka untuk bermain, kerana itu merupakan fitrah dan juga hak bagi seorang kanak-kanak, termasuklah murid tahun 2 yang berusia 8 tahun. Jadi oleh itu, saya telah menerapkan unsur permainan dalam media pengajaran dan pembelajaran saya. Hal ini demikian kerana kanak-kanak ini sebenarnya belajar melalui proses bermain. Jadi dalam mempelajari tajuk ini, murid dapat melaksanakan aktiviti permainan yang disediakan sebagai latihan pengukuhan mereka. Hal ini dapat merangsang minat dan semangat murid sepanjang proses PDPR ini berlangsung. Tambahan pula, kaedah permainan ini diaplikasikan adalah bertujuan untuk menepati objektif pembinaan media seperti yang telah saya nyatakan sebelum ini, iaitu adalah untuk menjadikan sebuah media pembelajaran yang interaktif di samping dapat memastikan murid ini menguasai tajuk pembelajaran. Jadi oleh itu, untuk menjadikan sebuah pembelajaran ini yang menarik dan juga berkesan, amat penting, amat perlu bagi seorang guru ni untuk menerapkan perkara yang disukai oleh murid seperti aktiviti permainan. Hal ini juga bertujuan supaya murid ini tidak berasa bosan maupun tertekan sepanjang mempelajari tajuk Malaikat yang Setia. Jadi secara tidak langsung, apabila kaedah permainan ini diterapkan, hal ini mampu untuk menghasilkan suatu pembelajaran bermakna dan berkesan terhadap murid-murid. Jadi walaupun sesi pembelajaran dilaksanakan secara PDPR, iaitu secara atas talian, kaedah permainan ini masih boleh diaplikasikan dengan menggunakan media-media yang bersesuaian. Oleh itu, saya telah menggunakan beberapa media permainan pembelajaran seperti I Am Puzzle, Word Wall dan juga EduCandy. Jadi untuk media I Am Puzzle ini disediakan pada awal sesi pembelajaran, iaitu semasa set induksi. Di sini murid perlu melengkapkan kepingan puzzle yang telah disediakan. Tambah pula, aktiviti puzzle yang disediakan ini adalah pada tahap yang mudah kerana media I Am Puzzle ini dia menyediakan pilihan aras bagi untuk menyelesaikan permainan tersebut. Jadi mudah bagi murid untuk menyelesaikan aktiviti permainan ini bersama. Jadi mudah untuk murid dapat menyiapkan aktiviti ini dengan bimbingan guru dengan baik, bimbingan ibu bapa dengan baik. Okey, baik, seterusnya bagi media Word Wall pula yang terdapat pada ruang aktiviti murid,
Jadi jika dilihat media wall ini sebenarnya menyediakan pelbagai pilihan aktiviti yang boleh digunakan oleh guru-guru dalam sesi pembelajaran. Oleh itu saya telah memilih 2 jenis aktiviti permainan bagi media wall yang bersesuaian dengan subtopik yang telah dipilih. Tambahan pula, media wall ini sangat mudah untuk diaplikasikan kerana penggunaannya yang mudah serta mesra pengguna. Jadi mudah bagi guru untuk menyediakan aktiviti melalui media ini. Di samping murid dapat menyelesaikan aktiviti yang disediakan ini dengan mudah. Jadi selain itu saya juga ada menyediakan saya juga ada menggunakan media EduCandy dalam mengaplikasikan kaedah permainan yang telah saya gunakan. Jika dilihat bahawa media EduCandy ini sangat menarik dan interaktif kerana paparan visual media ini yang mampu menarik perhatian murid dengan penggunaan ikon-ikon yang bersesuaian dengan tahap dan minat murid. Dan media EduCandy ini juga terdapat pada ruangan aktiviti murid yang mana melibatkan kepada latihan pengukuhan murid. Dan dalam media ini juga terkandung satu set aktiviti permainan yang terdiri daripada beberapa jenis aktiviti. Jadi secara tidak langsung hal ini dapat memberi pilihan kepada murid untuk melaksanakan mana-mana aktiviti yang diinginkan berkaitan dengan tajuk yang dipelajari, berkaitan dengan subtopik yang telah dipilih. Okey, jadi walau bagaimanapun disebabkan media EduCandy ni sudah diset, jadi terdapat juga aktiviti yang berada pada tahap yang agak sukar bagi murid tahun 2. Disebabkan oleh itu saya telah mencadangkan di dalam media pengajaran pembelajaran ini saya telah meletakkan pesanan, iaitu saya telah mencadangkan aktiviti yang mudah dan sesuai dengan tahap perkembangan murid. Jadi murid ini dapat menyelesaikan aktiviti yang dicadangkannya dengan baik dan sempurna. Justru itu dapat dilihat bahawa sebenarnya terdapat pelbagai jenis media permainan pembelajaran yang boleh dimanfaatkan oleh guru-guru dalam sesi pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan semangat murid dalam sesi PDPR serta menghasilkan sebuah pembelajaran yang berkesan dan efektif. Sebagai kesimpulan, terdapat pelbagai kelebihan penggunaan media pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antaranya adalah media pengajaran dapat menjelaskan penyampaian mesej dengan lebih mendalam. Hal ini adalah lebih berkesan jika perkataan disertakan dengan gambar atau simbol yang lebih konkret maknanya. Dengan media, segala simbol dan juga verbal yang abstrak dapat dijelaskan. Dengan teknologi komputer, penjelasan lebih berkesan dan menarik seperti penggunaan animasi, bunyi dan muzik. Jadi, elemen-elemen tersebut boleh diletakkan dalam bahan pengajaran yang kita sediakan. Okey, yang kedua adalah media pengajaran dapat mengatasi batasan ruang, waktu dan juga panca indera. Sebagai contoh, objek yang terlalu besar atau kecil boleh digantikan dengan model, gambar, filem atau video. Dan kemudian gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse ataupun high-speed fotografi. Dan akhir sekali, kejadian yang berlaku pada masa lalu dapat ditampilkan dalam bentuk filem, gambar foto ataupun juga lisan. Akhir sekali, kelebihan media pengajaran adalah untuk mengatasi sikap pasif pelajar. Penggunaan media pengajaran secara betul dan bervariasi ianya dapat mengatasi sikap pasif pelajar kerana ia boleh menimbulkan minat, meningkatkan interaksi dan juga kefahaman pelajar tentang realiti. Dan juga pelajar juga boleh melaksanakan pembelajaran secara kendiri. Oleh itu, media pengajaran yang telah dibangunkan diyakini dapat memberi manfaat kepada murid dan juga guru, dan ia juga boleh digunakan oleh semua guru pendidikan Islam yang akan mengajar topik-topik yang telah kami khususkan bagi media pengajaran yang dibangunkan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.